Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kita berjumpa lagi di ruangan kali ini bagi kita meneruskan sama-sama insya-Allah bacaan daripada surah An-Nisa. InsyaAllah hari ini kita akan tamatkan surah An-Nisa. Maksudnya kita akan baca sampai akhir ayat. Walaupun dia melibatkan satu muka surat lebih, sepatutnya kita buat pengajian kita ini satu hari satu muka surat. Tetapi memandangkan ayat yang terakhir pada surah An-Nisa itu dia duduk dalam muka surat seterusnya, iaitu 106. Jadi kita akan baca hari ini insya-Allah sama-sama daripada ayat muka surat 105, ayat 171, tetapi ayat yang terakhir iaitu ayat 176 berada dalam muka surat 106. Kita akan sama-sama juga insya-Allah baca ayat tersebut, dan esok hari kita akan mulakan dengan surah baru iaitu surah Al-Maidah. Alhamdulillah, sedar tidak sedar kita telah sampai ke juzuk yang ke-6. Daripada awalnya kita bersama belajar surah Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Jadi insya-Allah nanti esok kalau Allah izinkan kita akan masuk ke dalam surah Al-Maidah bersama-sama. Jadi insya-Allah untuk hari ini sahabat-sahabat dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen dulu semua yang bersama dengan saya ini, komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan permohonan dan permintaan saya seperti biasa, setelah sahabat-sahabat komen seronok cinta Al-Quran, kita tekan button share dulu boleh? Kita tag kawan-kawan kita tag pasangan kita, ahli keluarga dan juga mereka yang kita nak bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah. Baik. Dah? Kalau dah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart untuk kita menyemarakkan lagi cinta dan sayang kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Jadi, kalau sahabat-sahabat semua dah bersedia, siapa nak ambil air cepat-cepat, siapa nak buka Al-Quran cepat-cepat muka surat 105, siapa yang tak ada Al-Quran juga jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Kalau dah bersedia, sama-sama kita lihat bacaan isti'azah. Seperti biasa sahabat-sahabat dan teman-teman, bila kita baca di awal ayat, di pertengahan surah, jangan lupa untuk kita membacakan isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebarang gangguan daripada syaitan yang direjam. Kerana biasalah bila kita nak buat ibadah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang paling tak suka, yang paling akan cuba mengganggu kita ialah syaitan. Jadi oleh itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung kita. Tidak ada pelindung yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita mulakan dengan bacaan. Pastikan hamzah dan ainnya itu benar-benar diberikan perbezaan. A'u, bukan a'u dan juga bukan a'u. Yang pertama hamzah, yang kedua huruf ain berbaris depan. A'udzu di hujung lidah. Billah dibaca nipis lafz jalalah 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Kita dengarkan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat 171 dari surah An-Nisa. Ya, dibaca 4 atau 5 harakat. Ahlal kita, lam baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, jadi lamnya disebut dengan jelas. Antara indikasi yang kita boleh lihat pada alif lam qamariyah ialah, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini.
Lamnya mempunyai tanda sukun ataupun tanda mati. Berbeza dengan alif lam syamsiah yang lamnya tidak ada tanda mati. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa contoh pada alif lam syamsiah, saya akan tunjukkan sekali lagi. Di sini contoh bagi alif lam qamariyah. Jadi lamnya sebutkan dengan jelas. Ahlal kitabi la taghlu fi, dua harakat. Fi juga dua harakat. Di juga dua harakat. Ini disiplin ni penting. Yang mana dua, yang mana satu, sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Dinikum, kum, jangan baca kum. Kalau banyak kum tu kedengaran keras sedikit dan juga kemelayuan. Jadi kita nak mencari lahjah kearaban itu. Dinikum wala, bunyi saja kum, sempurnakan saja izhar syafawi hukumnya di sini, jangan dipanjangkan, sempurnakan saja. Kum wala taqulu, ku dua harakat, lu juga dua harakat. Allah, lafz jalalah di sini perkataan Allah dibaca tebal dua harakat kerana datang sebelumnya baris fathah. Hi illal haqq, di sini qalqalah. Tetapi istimewanya di sini sahabat-sahabat, saya bagi tahu qalqalah ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau dia ada salah satu daripada 5 huruf ini ada tanda mati asli macam ni, contohnya huruf ba ada tanda mati asli, qalqalah surah namanya. Di sini namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini iaitu huruf itu sebenarnya berbaris. Contohnya haqqa, haqqa. Tetapi kalau kita pilih untuk waqaf di sini, dia jadi qalqalah akbar. Iaitu huruf yang berbaris, iaitu huruf 5 tersebut, salah satunya berbaris dan bersabdu. Dia bukan sekadar berbaris, tetapi juga dia bersabdu. Kalau berbaris sahaja, qalqalah kubra. Kalau ada sabdu, qalqalah akbar. Bacaannya ialah, sahabat-sahabat tahan sekejap baru lepas. Illal haqq. Dan bila lepas, mulut tu bulatkan, jangan pepeskan. Faham mungkin boleh besarkan. Bila kita lepaskan pada huruf qaf, illal haqq. Lah kali kita, waktu kita nak lepas tu kita bulatkan mulut. Haqq. Kalau kita pepeskan jadi illal haqq. Itu tak betul. Dia mestilah haqq gitu, ya. Baik. Kemudian ada waqaf jaiz di situ. Teman-teman ya boleh waqaf. Kalau nak sambung jadi illal haqqa innamal. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf tidak terus pada dengungkan dua harakat. Hukum di situ wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Baik. Apa dia wajibul gunnah? Wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Minta ada yang tolong tulis ya. Innamal, mim baris atas terus naik di dalam. Mal masihu, ha pedas. Hu isab. Isab, ada lantunan di sini. Numar, tapi sab itu terus lepas. Dia tak macam qalqalah akbar ya. Isab numar, mar di sini ra-nya dibaca tebal, jangan baca mar. Kita biasa orang Melayu ini kalau Maryam kita M A R Y A M kita baca Maryam. Sepatutnya kalau lahjah Arab dia tak jadi Maryam, dia jadi Maryam. Maryam rasul. Dapat kalau dapat sahabat, kalau dapat apa yang saya cuba sampaikan, jangan lupa berikan thumbs up dan heart insya-Allah. Maryam rasulullah. Lafz jalalah di sini dibaca tebal kerana datang sebelumnya dhammah. Jadi mungkin sahabat-sahabat kena ingat ya, kalau jumpa perkataan Allah ataupun Allahumma datang sebelumnya baris dhammah ataupun baris atas macam ni Allah, baca tebal. Kalau baris bawah macam a'udzubillah itu baca nipis ya, baris bawah. Jadi di sini kita baca tebal. Rasulullah 2 harakat. Hi wa kalimatuhu, ini semua 1 harakat. Wa kalimatuhu. Dan hu di sini dibaca 4 atau 5 harakat. Maksilah tawilah. Tanda ni apa dia? Bagi teman-teman yang tak ingat nama hukum yang saya sebut itu, jangan bimbang. Tengok tandanya.
Kalau jumpa macam ada tanda ombak ini, datang waw kecil ataupun alif kecil ataupun ya kecil di bawah dia, bacalah 4 atau 5 harakat. Boleh? Wa kalimatuhu alqaha. Qa 2 harakat dan ha 4 atau 5 harakat. Ila mar, tebalkan ra. Yama wa ruhum. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim kadar dengung 2 harakat. Wa ruhum min. Kalau waqaf, ha di hujung tu kena ada. Jangan min. Itu ha tak ada. Dia kena min. Kalau nak waqaf. Tapi kalau nafas panjang, nak wasol, itu lebih baik. Kerana di sini waqaf sili. Minhu fa'aminu. Itu kalau nak wasol. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ. Nanti ibtidak terus pada fa'aminu billahi wa rusulih. Wa rusulih. Hati-hati. Kadang-kadang orang baca su tu 2 harakat sebab dia biasa dengan perkataan wa rasulih. Jadi su di sini 1 harakat saja. Jangan dibaca 2. Wa rusulih. Begitu. Kalau waqaf. Kalau wasal. Wa rusulihi wa la taqulu. Itulah kalau kita nak sambung. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf pada rasul. Wa rusulih. Ibtidak terus pada wa la taqulu. Sa di hujung lidah. Thalatha. Kalau waqaf. Ta marbutah ini, ta simpul ni ditukarkan tanda barisnya kepada mati mendatang di dalam fikiran kita. Jangan tukar dalam Al-Quran pula. Sekali duk ambil liquid paper, duk padam, duk tulis tanda mati atas dia. Itu tidak betul. Tidak betul. Baik. Itu kalau kita waqaf. Thalatha. Baik, selepas itu kita jumpa baris tanwin. Ta tanwin di depan. Kalau kita waqaf jadi salasah. Kalau nak wasal macam mana nak baca ni? Salasatun. Kemudian ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Kemudian ada nun yang tidak berbaris, datang huruf ta. Di sini jadi baca ikhfa. Tetapi sebelum ikhfa itu ada cara bacaan nun sambung dia panggil. Ataupun nun wiqayah. Mungkin boleh tulis nun sambung ataupun nun wiqayah. Bagi teman-teman yang nak belajar detail tentang apa yang saya bagi tahu ini, insya-Allah di akhir pengajian kita saya akan kongsikan bagaimana sahabat-sahabat dapat belajar semua ini dengan lebih detail dan banyak contoh-contoh yang kita berikan. Jadi di sini kena baca ta tanwin itu, tun itu diberikan satu baris saja tu. Tetapi didatangkan nun dalam fikiran kita, kena baca nun itu dengan baris bawah. Salasatu nintahu nin. Jadi didatangkan nin. Bayangkan ada nun di sini di antara ta dengan hamzah wasal itu, dan nun itu diberikan baris bawah. Jadi bila nun baris bawah bertemu nun mati dan selepasnya datang ta jadi ikhfa. Salasatu nintahu. Ikhfa juga jangan lupa 2 harakat. Ya? Itu kalau kita nak wasal. Kita baca, saya baca wasal. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ. Itu kalau nak wasal. Kalau kita waqaf jadi وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. Kemudian kalau nak ibtidak di sini bila hamzah wasal datang selepasnya bukan huruf lam. Lihat pada huruf ketiga. Ya, huruf ketiga di sini adalah huruf ta. Kalau huruf ketiga itu berbaris atas, fathah, ataupun bawah, yakni kasrah, maka hamzah wasal ini kita baca bawah. Jadi, intahu. Tapi ikhfa-nya kekal. Ikhfa jangan tinggal. Intahu khairan lakum. Baik, so far dapat. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat dan sangat membantu, jangan lupa tekan button share, insya-Allah. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Kita tag suami kita, kita tag ahli keluarga kita dan kawan-kawan kita, insya-Allah. Boleh jelas insya-Allah sekejap lagi kita bacakan. Kemudian ibtidak di sini ada jim kecil, waqaf, jim jaiz di sini, waqaf jaiz, ibtidak terus pada dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Inna
innamallah. Lafz jalalah di sini dibaca tebal 2 harakat. Hu ilahu. Di sini idgham mirun. Asalnya ilahun. Tapi bila datang waw jadi masuk beserta dengung 2 harakat. Ilahu wahid. Haid. Kalau ini jadi qalqalah kubra. Kalau waqaf. Kalau sahabat-sahabat berhenti di sini kerana ada waqaf sili, kalau tadi pada haqqa itu dibaca qalqalah akbar, di sini qalqalah kubra. Wahid. Terus lepas. Haid. Terus lepas. Jangan wahid baru lepas. Salah ya. Dia beza sikit di antara kubra dan akbar. Wahid. Dan dal bila kita waqaf, kita pepeskan, jangan bulatkan macam qaf. Wahid. Kalau kita bulatkan jadi wahid. Itu. Jadi tak tepat pantulannya. Jadi sahabat-sahabat ya, kena hati-hati. Dan kalau ada di kalangan teman-teman yang nak belajar lebih detail lagi, dengan lebih mendalam tentang tajuk qalqalah, tentang nun wiqayah ini, insya-Allah boleh join kita jadi ahli cepat Quran. Di akhir nanti kami akan berikan sebuah buku dan asas dan tajwid. Nak dapatkan kedua-duanya, tunggu sehingga akhir insya-Allah saya akan kongsikan. Wahid. Itu kalau waqaf. Kalau nak sambung, di sini jadi hukum ikhfa kerana tanwin bertemu sin. Ilahu wahidun. Ikhfa 2 harakat. Dun subhanahu. Itu kalau nak wasal. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Wahid. Dan ibtidak terus pada subha. Berikan qalqalah di sini. Qalqalah sughra. Ada pantulan. Subha habdas nahu 4 atau 5 harakat. Ai idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Asalnya an yakuna, jadi ai yakuna lahu walad. Di sini ada waqaf tam, waqaf yang sempurna. Jadi berhenti di sini. Jangan kita sambung pula. Waladullahu. Tidak Bila jumpa huruf mim kecil yang ekor mimnya ke bawah, ke tepi, dia ada 2 mim kecil ni. Satu ekor mim ke bawah, itu mim iqlab. Di sini mim waqaf, bila mim kecil itu ekornya ke tepi, sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran Rasam Usmani, berhenti. Walad. Dan kemudian ibtidak terus pada ayat yang seterusnya. Lahu ma fis sama. Di sini alif lam syamsiah. Tadi saya bagi tahu kan alif lam qamariyah. Contohnya macam ni. Lamnya ada tanda mati. Pada alif lam syamsiah, lamnya kosong, tidak bertanda. Jadi itulah perbezaannya. Sahabat-sahabat kena berikan perhatian insya-Allah. Boleh ya? Kalau boleh jangan lupa berikan thumbs up dan heart. Insya-Allah tanda sahabat-sahabat mempelajari sesuatu. Ma fis sama. Jadi kita terus naik di atas sin. Jangan baca fil sama tapi fis sama. Fis samawati wa ma fil ard. Huruf yang terakhir adalah huruf dad. Jadi makhraj huruf dad ini di tepi lidah. Mungkin Farhan boleh besarkan. Saya nak tunjuk sahabat-sahabat. Makhraj ini ada 5 tempat keluarnya. Antaranya apa? Hidung, bibir, lidah, kemudian kerongkong dan rongga mulut kita. Ada 5. Yang salah satu yang penting daripada 5 tersebut adalah bahagian lidah. Dalam lidah kita ini, kita bahagikan kepada beberapa pecahan. Di hujungnya itu, mungkin ada yang nak tolong tulis, di hujung bahagian lidah ini, daripadanya keluar huruf dha, dan juga huruf zal, dan juga huruf sa. 3. Kemudian belakang sikit pada tu huruf sad, zai dan sin. Kemudian belakang lagi, tepi lidah itu, taklah tepi sangat, dia bahagian antara maksudnya taklah tengah-tengah, dia tepi sikit, huruf nun, ra dan lam. Di pertengahan lidah huruf apa? Huruf jim, shin dan ya. Di tepi lidah kiri atau kanan huruf dad. Di belakang lagi pada tu huruf kaf. Di belakang lagi di pangkal lidah itu huruf qaf. Kemudian sampailah kerengkung ini 6 huruf yang lain pula. Kalau teman-teman nak belajar dengan lebih detail semua itu, insya-Allah nanti boleh join jadi ahli cepat Quran. Kita akan berikan dengan lebih detail tentang pengajian makhraj tu. Sebab sekarang ni kita nak fokus pada bacaan
ayat. Jadi saya bagi tahu di sini wa ma fil ard. Makrahnya last kali waqaf begitu. Jangan wa ma fil ard. Dot tak ada, salah. Ataupun fil ard, ra pula tak ada. Yang betulnya fil ard. Ard baru berhenti. Kemudian terus wa kafa billah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Hi wakila, dan lan tanwin 2 di atas bila waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Wakila baru berhenti. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini bersama-sama. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman. So far macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Kalau sahabat-sahabat mempelajari sesuatu, jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa sahabat-sahabat tekan button share dan tag ahli keluarga dan teman-teman kita supaya mereka juga dapat belajar sesuatu. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Nanti kita baca balik sama-sama. Lai, di sini asalnya lan yastankifa, tapi dikena baca lai. Jadi hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Yastan, ikhfa hakiki 2 harakat. Asalnya tan, jadi tan, bunyinya samar sekarang ni. Ikhfa berarti menyamarkan ataupun mensamarkan bunyinya itu, ataupun menyembunyikan bunyinya itu di antara nun dan kaf kadar 2 harakat. Tankifal, fa baris atas terus naik di atas lam. Kifal masihu, ha pedas. Hu'ai, di sini idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Di dalam Al-Quran Asam Usmani nun itu tidak diberikan tanda mati. Ayyakuna ab, ada lantunan. Abdal, di sini tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Asalnya abdan, dia jadi abdal. Abdalillah. Lafz jalalah ini dibaca nipis 2 harakat. Hiwalal mala, 4 atau 5 harakat. Ikatul, bukan katul tapi tul. Ikatul muqarrabun. Ma'ari li sukun di sini dibacakan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan pula kita waqaf dengan muqarrabun. Itu salah. Mestilah sekurang-kurangnya muqarrabun. Baru berhenti. Kemudian terus ibtidak pada ayat seterusnya. Wa may, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Ifa hakiki 2 harakat. Kif
An izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati. Berbeza, nun mati ini nun mati juga tapi tak ada tanda mati. Ini hukum idgham bi gunnah. Di sini nun mati yang ada tanda mati, hukum izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi nun mati, jangan dipanjangkan. An ibadatihi wa yastak. Tak, ada bunyi hamasnya di situ, bunyi angin. Bir, jangan baca biur, itu jadi tebal. Di sini ro-nya baca nipis. Wa yastakbir fasayah, pedas. Fasayahsyuruhum. Hum di sini jangan baca hum tapi hum. Ilaihi jami'a. Dan an bila kita waqaf jadi satu baris dua harakat. Kita dengarkan ayatnya. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Okey, boleh? So far macam mana saya nak dapat maklum balas feedback daripada teman-teman? Okey ke saya bagi tahu komenlah sedikit sama ada bacaan saya ini ataupun pengajaran saya ini terlalu laju ataupun terlalu perlahan ataupun bagaimana, atau sahabat-sahabat ada cadangan yang lain untuk diutarakan kepada pihak kami, silakan tulis di ruangan komen, insya-Allah, untuk kita menambah baik pembelajaran kita, insya-Allah. Yang penting apa? Yang penting sahabat-sahabat yang belajar ini dapat manfaat, dapat mempelajari sesuatu. Boleh kita teruskan ya. Dengungkan di sini wajibul gunnah. Wajibul gunnah ini ada dua saja, nun sabdu ataupun mim sabdu. Yang tu kita kena tanamkan dalam fikiran kita. Fa ammal ladzi di hujung lidah, na amanu dua harakat, nu juga dua harakat. Wa amilus, lam baris depan terus naik di atas sad yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah. Jadi waw ini silent, huruf alif zaidah ini silent. Ini dipanggil alif zaidah. Alif yang ada bulat penuh di atasnya, ini dipanggil alif zaidah. Tolong tulis. Dan ini pula yang alif ada kepala sad di atasnya dipanggil hamzah wasal. Bila hamzah wasal itu dia juga silent, lam juga silent. Jadi ada 4 huruf silent di situ. 4 huruf yang tidak dibunyikan. Jadi lam baris depan terus di atas sad yang bersabdu. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُوَفِّيهِمْ izhar syafawi, ujurahum izhar syafawi juga, sempurnakan saja hum bukan hum. وَيَزِيدُهُمْ ini sahabat-sahabat perhatikan perbezaannya. Nampak tak? Mim mati ini tidak ada kosong saja. Mim mati ini ada tanda mati. Mim mati ini juga ada tanda mati. Menunjukkan di sini hukum izhar syafawi. Di sini juga izhar syafawi. Yang ini sempurnakan tanpa dipanjangkan. Di sini pula hukum idgham mislan saghir. Kita dapat lihat perbezaannya ialah mim mati bertemu mim. Jangan lupa dengungkan dua harakat. Wa yaziduhum. Barulah masuk. Di sini ikhfa. Ikhfa. Min fadlih. Bukan min lagi dah. Asalnya min baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang fa, jadi samarkan bunyinya dua harakat. Min fadlih. Itu kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau kita pilih untuk wasal jadi fadlihi wa ammal ladzi. Itu kalau kita wasal. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf pada lih itu. Terus ibtidak pada dengungkan dua harakat wajibul gunnah. Malladzi di hujung lidah. Ikhfa hakiki di situ dua harakat. Kafu wastakbaru. Tak ada bunyi hamasnya. Baru fayu'adz di hujung lidah.
fayu'adzibuhum izhar syafawi, sempurnakan saja. Azaban izhar halqi, sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Alimau, di sini kena idgham bi gunnah. Sahabat-sahabat perhatikan. Tanwin dua di atas ini tidak selari, tanwin dua di atas ini selari, atas dengan bawahnya sama. Yang ini atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Jadi menunjukkan kepada kita, indikasinya apa? Di sini hukum izhar halqi, di sini hukum idgham bi gunnah. Walaupun kedua-duanya berbaris dua di atas, tetapi cara tulisan yang berbeza itu memberikan kita makluman bahawa di situ dua hukum yang berbeza. Dapat? Belajar sesuatu, jangan lupa tekan button share dan berikan saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Ya. Jadi di sini kita baca alimau, masuk beserta dengung. Jangan pula di sini kita baca azaban aliman wala, itu tak betul. Itu dah tak betul walaupun kedua-duanya baris tanwin. Jadi kita baca azaban aliman wala yajiduna lahum. Sama juga di sini mim mati bertemu mim. Ya, macam di sini hukum idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim, dengungkan dua harakat. Di sini hukum ikhfa hakiki, nun mati bertemu dal dua harakat dengan dibacakan secara samar. Dunillah, lafz jalalah di sini dibaca nipis dua harakat. Hiwaliyau, di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung dua harakat. Wala nasira, di sini shad baris bawah. Nasira, jangan baca nasira, itu nasi. Kalau ada nasi kena ada lauk pula nanti. Di sini bukan nasi, di sini nasira. Boleh? Ron itu jadi satu baris dua harakat. Kita dengarkan dahulu ayat-ayatnya. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Fayu'adzibuhum 'adzaban aliman wa la yajiduna lahum min dunillah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Boleh. Okey, santai-santailah, tenang-tenang sahabat-sahabat ya. Jangan tension-tension. Kita belajar ya, sambil-sambil santai, kita berada di rumah ataupun di mana saja sahabat-sahabat berada. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu dan insya-Allah selepas ini kita dapat mempraktiskan cara bacaan yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap hari mesti ada peningkatan insya-Allah. Kita buat live kita setiap hari. Jadi sahabat-sahabat yang nak khatam Al-Quran bersama-sama, insya-Allah esok kita masuk surah baru, surah Al-Maidah. Jadi boleh ikuti kita bersama-sama sehinggalah kita khatam Al-Quran. Kita teruskan ayatnya. Ya, 4 atau 5 harakat. Ayyuhan, di sini dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Nasu qad ada lantunan di sini qala surah. Ja'akum, di sini hukum ikhfa syafawi. Ja'akum, ikhfa syafawi ni bibir kita tu dia ada 2 cara bacaan dia. Pertamanya dia hampir bersentuhan, maksudnya ada ruang sedikit untuk kalau kita letak sekeping kertas itu boleh masuk. Ataupun saya dah terangkan dengan lebih detail semalam dalam pelajaran kita semalam. Ataupun cara yang kedua juga betul, iaitu bibir itu dia touch, tetapi dia touch dia tu sekadar sentuh saja. Dia jangan kita kemam pula jadi kum, itu tak betul. Ataupun kita baca macam dengung kan, kum,
itu juga tak betul. Yang di sini bacanya qad ja'akum, dua harakat. Burhanum, di sini pula idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim masuk beserta dengung dua harakat. Mir rabbikum, di sini pula idgham bila gunnah. Mungkin ada teman-teman kata, ustaz banyak ni nak kena ingat. Jangan bimbang, dengar dulu, ikuti dulu insya-Allah ya. Ikuti dulu, nanti kita akan bagi tahu macam mana kita nak belajar balik satu persatunya dengan lebih mudah. Di sini masuk tanpa dengung. Asalnya min rabbikum. Jadi di sini siapa baca min rabbikum, jawapannya tet, salah. Yang betulnya mir. Nun mati ini terus kita masuk dengan ataupun mim baris bawah terus masuk ke dalam ra tanpa didengungkan. Mir rabbikum, idhar syafawi. Bunyi saja kum, jangan panjang, terus ikhfa hakiki dua harakat. Wa anzalna, 4 atau 5 harakat. Ilaikum, idhar syafawi sekali lagi, sempurnakan saja, terus masuk. Nuram, tanwin bertemu mim idgham bi gunnah, dengungkan dua harakat, masuk beserta dengung. Mubina, dan nan bila kita waqaf jadi satu baris dua harakat. Boleh kita dengarkan sambungannya. Kebacaannya dulu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Maafkan di ujung itu terkucil sikit, kita ulang balik daripada qarja. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Baik, mungkin ada yang tanya, ustaz, macam mana ni, kami ni nafas tak panjang, kami nak buat macam mana? Jadi kalau nafas tak panjang, cari tempat yang berhenti dengan baik dan kemudian ibtidak balik. Contohnya mir rabbikum, terus ambil pada wa anzalna ilaikum nuram mubina. Boleh juga. Itu satu. Tapi yang lebih baik ialah sahabat-sahabat improvekan kualiti pernafasan. Macam mana nak improve kualiti pernafasan? Baik, sebelum baca ayat yang panjang, tarik nafas dulu. Tarik dalam keadaan, ini saya dah kongsi dalam tips yang saya berikan. InsyaAllah di masa hadapan saya akan kongsikan lagi. Kerana kita tahu tip ini perlu diulang dan diulang untuk kita dapat lekat mengingati pelajaran dan dapat praktiskan dengan baik. Pernafasan juga penting. Kita tarik betul-betul, tarik sedalam-dalamnya menggunakan hidung dalam keadaan mulut tertutup. Baru mula, ya, baru mula. Jangan dah lepas dah baru duk, ya, nafas kita dah buang setengah dah. Jadi kita akan terjejas bacaannya. Boleh? Kalau dapat sesuatu, jangan lupa tekan button share dan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita lihat seterusnya. Dengungkan di sini dua harakat wajibul gunnah. Fa'ammal ladzi, di ujung lidah. Na'amanu billah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Wa'tasamu. Wa'tasamu bihi, dua harakat. Fasayud, ada khalkhalah di sini. Fasayudkhiluhum, izhar syafawi, sempurnakan saja. Fi ha pedas. Rahmatim, di sini idgham bi gunnah. Asalnya rahmatin. Ta tanwin di bawah bunyi tin. Tapi bila datang mim, masuk beserta dengung dua harakat jadi tim min, baru masuk min. Min tu pula izhar halqi. Sempurnakan saja. Antara tanda izhar halqi ialah nun, kalau nun mati ada tanda mati. Jadi itu senang kita nak ingat. Min huwa fadliu. Di sini pula jadi idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Asalnya fadlin, jadi liu, masuk beserta dengung. Kalau kita baca fadliu, masuk dah tapi dengung tak ada.
Dia sebab itu namanya idgham bi gunnah. Fahami dahulu apa maksud idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Kalau masuk saja dengung tak ada, tak ada. Dia kena fadlin wa yahdihim. Wa yahdihim. Him, bukan him, tetapi him. H-I-M. Jangan baca H-E-M. Him, itu tak mahu. Him. Ilaihi siratam. Dengungkan di situ. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, kadar dengung 2 harakat. Mustaqima. Dan man bila kita waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Barulah berhenti dan kemudian bolehlah sambung ayat yang seterusnya. Ini ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Ayat ini pada muka surat sebelah 106. Sebab apa kita masukkan juga dalam pelajaran hari ini? Kerana ini ayat yang terakhir dari surah ini. Kalau kita bawa kepada esok, jadi esok dia akan bercantum dengan surah Al-Ma'idah. Jadi kita separatekan kerana esok surah baru. Esok kita mula dengan fresh ayat pertama surah Al-Ma'idah. Baik. Kita lihat ayat ini. Yastaftunaka qulillah. Lafz jalalah ni dibaca nipis 2 harakat. Jangan qulillah, itu jadi tebal, salah. Yang betulnya qulillahu yuftikum, izhar syafawi. Bunyi saja kum, jangan lambat, terus masuk. Fil, jangan baca fil kalalah, itu salah. Yang betulnya fil kalalah. Ta marbutah kalau waqaf jadi ha. Diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau sambung jadi fil kalalati inim. Itu kalau nak wasal. Tapi saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di situ. Ibtidak pada inim ru'un. Inim izhar syafawi. Bunyi saja nim sempurna terus masuk. Ru'un. Un juga izhar halqi. Bagi izhar halqi, sahabat-sahabat perhatikan perbezaan saya nak tunjuk di sini. Tanwin baris depan dia. Dia nampak tak atas hamzah itu dia nampak macam huruf 69. Dia nampak macam huruf 69. Berbeza dengan hukum idgham bi gunnah di sini ataupun ikhfa di sini. Dia ada buat tanwin 2 juga tetapi macam 99. Nampak tak di atas ta ni? Ini ikhfa, ini pula idgham bi gunnah. Macam 99. Ini macam 69. Tetapi kedua-duanya adalah tanwin di depan. Dhammatain. Siapa tak nampak perbezaan ni, jaga. Jaga. Tak lama tu kalau Piramli kita, jaga. Jadi gurau saja. Ru'un, izhar, itu perbezaannya. Sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Kalau tanwin di depan, dia macam 69, izhar halqi. Kalau ikhfa atau idgham, macam 99. Kalau nun mati pula, dia ada tanda mati kalau hukum izhar. Ya. Ru'un halaka laysa lahu waladu. Di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Waladu walahu. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ukhtu. Ikhfa hakiki di sini dibaca 2 harakat. Tu falaha nis. Jangan baca nis. Kalau nis jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Nisfu ma tarak. Ada bunyi angin itu. Kemudian ada jim kecil. Waqaf jaiz. Boleh berhenti di situ. Terus ibtidak. Wa huwa yarithuha. 4 atau 5 harakat. Illam. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya in. In lam jadi illam.
Yakul. Asalnya yakun. Kaf baris depan bertemu nun jadi kun. Tapi bila datang lam, masuk tanpa dengung. Sama seperti sini. Nun mati bertemu lam. Di sini juga nun mati bertemu lam. Yakullaha walad. Dan kalau waqaf di sini jadi khalkhalah kubra. Dalnya walaupun berbaris tetapi diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Kemudian sahabat-sahabat ibtidak. Fa'in ifa hakiki 2 harakat. Kanatas. Ta baris atas terus nak di atas sa di hujung lidah. Tasnataini falahumas. Ini kena hati-hati. Kanatasnataini falahumas sulusa. Dia tricky sikit. Sa dia main di hujung lidah itu. Sulusani mim. Dengungkan di sini wajibul ghunnah 2 harakat. Mimma tarak. Barulah kita masuk. Dan waqaf mesti ada bunyi hamas. Kalau waqaf pada huruf kaf ataupun pada huruf ta. Kemudian terus ibtidak. Wa in ifa hakiki 2 harakat. Samarkan. Kanu. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ikhwatar. Di sini tanwin bertemu ra. Selain daripada lam, nun mati atau tanwin bertemu ra juga hukumnya idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Ikhwatar rijalau. Di sini masuk beserta dengung 2 harakat idgham bi gunnah. Wa nisaa. Sa itu dibaca 4 atau 5 harakat. Kemudian ifa hakiki 2 harakat. Ini sahabat-sahabat kena disiplin betul-betul ni. Betulkan kedudukan dulu. Jadi kena fokus ya nanti. Bila time kita nak praktis baca sama-sama nanti. Ifa hakiki 2 harakat. Faliz di ujung lidah. Faliz zakari mis. Ujung lidah. Mislu hadzil. Dot pula di ujung lidah juga tapi bunyi tebal. Hadzil. Ifa hakiki 2 harakat. Unsayain. Sayain. Yain. Gitu bunyinya. Itu bacaan lin. Dibacakan dengan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan waqaf dengan unsayain. Salah. Dia mestilah unsayain. Barulah berhenti. Kemudian terus ibtidak. Yubayyinullahu lakum. Izhar syafawi. Sempurnakan mim mati. Terus ifa hakiki 2 harakat. Tadillu. Lam itu bersabdu. Tekankan. Tadillu. Dan kemudian terus sambung. Wallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hu bi kulli syai'in. Izhar halqi. Sempurnakan saja. Terus masuk. Alim. Jangan baca alim. Jadi hamzah. Mestilah alim. Barulah sempurna. Waqafkan dengan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti dengan syai'in alim. Itu salah. Mestilah alim. Barulah berhenti. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا
Wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah. Jom sekarang ni, kalau kita dah lihat tadi satu persatu, kita baca sama-sama daripada awal ayat 171 hingga 176. Macam mana? Dah bersedia ke belum? Siapa nak teguk air, nak minum air, silakan. Siapa nak betulkan kedudukan juga silakan, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, sekali lagi saya nak minta sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, boleh tag kawan-kawan dan sharekan, diharapnya supaya ilmu ini terus berkembang dan memberi manfaat. Dan juga di akhir bacaan kita nanti, mungkin ada teman-teman kita yang merasakan inilah ketika dan masanya nak belajar balik mengaji Al-Quran. Mungkin dengan ilmu itu kita boleh ajar anak-anak kita ataupun pasangan kita dan sebagainya, dan kita praktiskan untuk diri kita, insya-Allah. Di akhir bacaan nanti saya akan bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya, insya-Allah. Kita mulakan dahulu bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah, diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya baru saja sampaikan. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, insya-Allah ikuti sambungan bacaan ayatnya esok hari. Bukan bacaan ayatnya, kita masuk surah baru esok hari. Kita masuk surah Al-Maidah, alhamdulillah, dalam juzuk yang ke-6, surah yang ke-5. Jadi insya-Allah juga bagi teman-teman yang merasakan ini kalilah masanya untuk sahabat-sahabat mengambil tindakan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas hinggalah menguasai ilmu-ilmu tajwid. insya-Allah kami nak berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid. Bukan sekadar dengan dua buah buku tersebut, mereka yang menjadi ahli cepat Quran akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran. Di dalam buku ini ada hampir 200 video pengajian Al-Quran. Daripada kita betulkan makhraj huruf, kita belajar balik hukum nun mati satu persatu, daripada izhar, ikhfa, iqlab, idgham, kemudian kita masuk mim mati, kemudian kita masuk hukum idgham, hukum bacaan mat, cara bacaan huruf roh, lafzul jalalah dan pelbagai lagi hukum-hukum tajwid. Jadi insya-Allah semuanya terdapat di dalam itu. Kita telah rakamkan. Jadi kalau sahabat-sahabat nak dapatkan semua itu, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Dan juga selain daripada itu, mereka menjadi ahli cepat Quran, kita berikan bonus tambahan. Ada 3 bonus tambahan. Yang pertamanya, sahabat-sahabat diberikan nota ringkasan asas tajwid, yang itu dalam bentuk e-book. Kalau buku ini kita berikan buku secara fizikal, kita hantarkan ke rumah. Yang kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran secara bertajwid. 1 muka surat, 1 video, insya-Allah. Ada hampir lebih daripada 600 video pengajian. Jadi campur dengan 200 rakaman buku asas dan tajwid, mereka menjadi ahli akan mendapatkan 800 video pengajian, insya-Allah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat memanfaatkan mereka yang telah menjadi ahli. Boleh tak saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini, berapa ada tak yang dah jadi ahli cepat Quran? Dan juga bonus yang ketiga, kita berikan
konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Jadi maksudnya sahabat-sahabat kalau ada soalan boleh berhubung dengan kita, boleh tanya. Kalau kita nak betulkan bacaan ataupun sebarang soalan, insya-Allah kita boleh buat video call dan sebagainya. Tapi yang itu kena buat appointment dululah kerana kita nak pastikan waktu guru dan waktu pelajar itu ada waktu yang ditentukan ya. Jadi insya-Allah dapatkan 2 buah buku ini, rakaman 2 buah buku ini serta 3 bonus yang kami berikan tadi itu dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi mereka yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran boleh komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat boleh daftar sendiri di website www.cepatquran.com, cepatquran.com. Itu kalau nak buat pendaftaran sendiri. Kalau nak pihak admin kami bantu mendaftar, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Jangan risau, yuran keahliannya tidak ada komitmen bulanan, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah dengan sekali menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan secara langsung dengan kami bagi meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yuran keahliannya, siapa yang daftar hari ini kita berikan tawaran yang sangat istimewa. Walaupun nilai, masa, orang kata apa, dan juga effort yang kami buat untuk mengadakan lebih daripada 800 video ini memerlukan lebih daripada 1000 jam rakaman dan 2000 jam persediaan. Tetapi siapa yang join jadi ahli dapat semua itu rakaman dan dapat 2 buah buku serta eksklusif bimbingan daripada kami dengan hanya membayar yuran keahlian RM250 sahaja untuk hari ini. Jadi insya-Allah siapa yang berminat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh buat pendaftaran sendiri di www.cepatquran.com. InsyaAllah ini bagi mereka yang duduk jauh daripada pusat pengajian kita ya. Siapa yang duduk dekat, ada lagi tawaran yang istimewa kami nak berikan, iaitu pengajian secara percuma selama sebulan di pusat pengajian kami di Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Jadi siapa yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur tak ambil peluang ni, rugi sangat. Ya. Siapa yang duduk jauh boleh jadi ahli cepat Quran. Kita hantarkan rakaman bacaan Al-Quran, rakaman pengajian buku asas dan buku tajwid. Siapa yang duduk dekat, datanglah. Tetapi sebelum datang kena daftar dululah, kerana tempat adalah terhad. Boleh WhatsApp kami ya, nombornya 0111-621-7797. InsyaAllah admin kami akan bantu anda mendaftar dan mendapatkan tempat. Boleh datang sendiri boleh, nak datang dengan pasangan boleh, nak datang dengan kawan-kawan pun boleh, insyaAllah ya. Cumanya kena maklumkan dahulu. Kelasnya akan bermula bulan September nanti, insyaAllah. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat mengambil peluang ini dengan menjadi ahli cepat Quran, sama ada nak datang belajar di center ataupun nak belajar daripada jarak jauh. Untuk kami hantarkan 2 buah buku. Jadi insyaAllah selepas sahabat-sahabat berjaya mendaftar, kita akan minta alamat dan kita akan hantar dan postkan buku tersebut, serta kita akan maklumkan bagaimana bagi mendapat akses pelajaran daripada 2 buah buku itu. Jadi insyaAllah kita berjumpa esok dalam surah baru, iaitu surah Al-Ma'idah. Jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama kita khatam Al-Quran. Saya doakan dan saya mengharapkan sahabat-sahabat mendoakan Allah memberikan saya kesihatan dan dipanjangkan umur untuk terus menyumbang bakti kepada agama ini, untuk kita berkongsi ilmu ini, untuk sama-sama insya-Allah kita khatam Al-Quran bersama-sama. Sungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan silap itu daripada kelemahan hamba Allah yang penuh dengan kedhaifan ini. Saya akhiri aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah.
Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man San Yan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi Nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.